Assalamualaikum, salam sejahtera dan buletin jam ini kita mulakan dengan laporan banjir di Kedah. Susulan hujan lebat sejak petang Isnin, beberapa daerah di negeri Kedah telah dilanda banjir termasuk daerah Pendang, Pokok Sena, Kota Star, Baling dan Kubang Pasu, dan difahamkan seramai 567 mangsa telah dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS yang disediakan di daerah terlibat. Dan kita nak mendapatkan perincian lanjut bersama dengan wakil kami di Kedah, Abdul Hadi Cik Awang, untuk memberikan perkembangan terkini di sana. Hadi, mungkin Hadi boleh kongsikan perkembangan setakat tengah hari ini, bagaimana situasi semasa? Hadi. Okey, terima kasih Syaf di studio dan dimaklumkan Syaf tadi setakat ini seramai 567 mangsa telah dipindahkan ke 8 pusat pemindahan sementara di 5 daerah di Kedah susulan kejadian hujan lebat yang berlaku sejak petang semalam, iaitu sejak 5 petang semalam. Dan antara daerah yang terlibat adalah daerah Pendang yang mana paling banyak mangsa iaitu 250 mangsa telah dipindahkan ke PPS Dewan Rakan Sukan iaitu di Tanah Merah Pendang. Kemudian di daerah Pokok Sena jumlahnya berkurangan berbanding semalam, iaitu setakat ini hanya 22 mangsa banjir ditempatkan di PPS Surau Kampung Permatang, manakala di daerah Kota Star jumlahnya meningkat kepada 3 PPS. Jika semalam 1 PPS dibuka, hari ini 3 PPS dibuka, iaitu di PPS Sekolah Kebangsaan Langgar, PPS Sekolah Kebangsaan Suka Menanti dan PPS Sekolah Kebangsaan Darul Hikmah. Manakala daerah terbaru yang dilanda banjir pada malam semalam adalah daerah Kubang Pasu, yang mana hari ini seramai 71 mangsa telah ditempatkan di pusat pemindahan sementara Sekolah Kebangsaan Kampung Tradisi di Lembah Kerang, iaitu di Jalan Nak Kesintok itu sendiri. Dan sudah pastinya daerah yang semalam baru saja menutup 5 pusat pemindahan sementara mereka, iaitu daerah Baling, hari ini terpaksa lagi membuka 2 pusat pemindahan sementara, iaitu di Sekolah Kebangsaan Siong yang menempatkan 7 mangsa dan juga di di PPS Sekolah Kebangsaan Tunku Putra yang menempatkan 8 mangsa, dan ia menjadikan jumlah keseluruhan setakat jam 12 tengah hari tadi ialah 567 mangsa daripada 156 keluarga. PPS yang dibuka setakat jam 12 tadi adalah 8 PPS dibuka dan daerah yang terlibat adalah 5 daerah yang terlibat. Dan sudah pastinya bercakap mengenai keadaan cuaca di Kedah ini, sudah pastinya keadaan agak mendung sejak awal pagi tadi, iaitu sejak jam 10 pagi tadi, dan dijangkakan seperti laporan kajian cuaca dan sebagainya, petang ini dijangkakan akan hujan turun bermula jam 5 petang, dan kebiasaannya hujan di beberapa daerah di Kedah ini akan turun sekitar jam 5 hingga 8 malam, kemudian berhenti sebentar, kemudian turun semula sekitar jam 10 sehingga awal pagi. Itu yang menyebabkan keadaan hujan yang lebat turun secara lebat secara berterusan dalam tempoh yang lama, menyebabkan kejadian banjir kilat dan air naik ke rumah-rumah penduduk yang berada di kawasan lebih rendah daripada sungai yang dinaiki air itu sendiri. Baik Hadi, fenomena air pasang besar juga dijangka melanda Kedah, Perak, Selangor dan Johor selama 4 hari mulai Khamis ini, dan memetik Jabatan Pengairan dan Saliran akan menjadi lebih buruk jika disertai dengan angin kencang, ombak besar dan hujan lebat secara serentak. Jadi bagaimana kita nak fahami risiko di Kedah dan bagaimana pula dari aspek persediaan untuk negeri Kedah menghadapi situasi ini, Hadi? Okey, Syaf, sebenarnya saya kini berada di Yan, lokasi di mana berlakunya kepala air 3 kali sebelum ini, dan antara kawasan yang terlibatlah di kawasan saya berada kini, iaitu di Pekayan ini sendiri, disebabkan air pasang besar yang berlaku kemudian dicampur dengan air turun daripada kawasan bukit, itu yang menjadikan air di kawasan sungai sekitar naik dengan mendadak dan menaiki kawasan-kawasan rendah rumah penduduk di kawasan Yan ini sendiri. Dan sudah pastinya mereka, saya ada tanyakan tadi beberapa individu, beberapa penduduk di kawasan sekitar, mereka telah melakukan persediaan awal terutama di kawasan sekitar Pantai Murni dan sebagainya, memandangkan ini merupakan kawasan pelancongan, dan penduduk-penduduk yang berada di sekitar kawasan pantai, kawasan rendah dan juga berhampiran sungai menyatakan mereka telah melakukan persediaan awal. Antara yang dilakukan adalah meletakkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi dan sebagainya, memandangkan sebelum ini apabila kejadian banjir berlaku, mereka tidak sempat mengalihkan barang-barang berharga seperti televisyen yang rosak
yang rosak televisyen, peti ais dan sebagainya, mereka tidak sempat mengalihkan benda-benda besar begitu. Namun kali ini mereka menyatakan lebih bersedia meletakkan benda-benda terbabit di tempat yang lebih tinggi, dan mereka turut menyatakan bahawa antara yang paling menjadi kerisauan adalah apabila terdengar bunyi hujan turun pada tiap-tiap malam. Mereka menyatakan ada yang tidak boleh tidur dan sebagainya, dan antara kumpulan berniaga juga menyatakan keresahan apabila air naik, mereka terpaksa membersihkan kawasan rumah masing-masing dan perniagaan mereka terpaksa ditutup, dan itu akan menambahkan kesulitan apabila akan mengalami kerugian apabila pendapatan mereka sehari lebih kurang 100-200 saja, tapi apabila ditutup itu yang akan memberi kesan besar kepada mereka. Dan saya juga ada bertanyakan Exco Saliran Sumber Air Negeri Kedah iaitu Datuk Suraya Yaakob. Beliau menyatakan bahawa kawasan sekitar kaki Gunung Jerat ini telah mengalami perubahan dari sudut muka buminya sendiri, dan 3 lokasi iaitu di kawasan Peranginan Titi Hayun, kawasan Peranginan Seri Perigi dan juga kawasan Peranginan Batu Hampar tidak selamat untuk dikunjungi pengunjung dalam tempoh terdekat. Susulan kejadian kepala air yang berlaku 3 kali di kawasan ini sejak 18 Ogos lalu, Syaf. Baik, Hadi berada di Yan untuk melakukan revisit kesan perubahan iklim di kawasan perkelahan Yan dan impak kepada penduduk setempat sendiri. Seperti kita tahu, Hadi antara wartawan kami yang membuat liputan untuk tragedi kepala air berlaku, seperti Hadi katakan tadi, dah 3 kali berlaku di sana, dan bersesuaian juga dengan apa yang berlaku di Glasgow ketika ini, persidangan kemuncak perubahan iklim COP26, di mana 3 elemen yang diambil perhatian dalam persidangan tersebut iaitu pengurangan pelepasan, pembiayaan untuk tindakan iklim di negara-negara membangun dan penyesuaian iklim. Jadi Hadi berada di Yan ketika ini. Mungkin Hadi boleh kongsikan apa antara langkah ataupun pendekatan progresif yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan negeri dan juga rakyat sendiri untuk sekiranya berlaku lagi kejadian sama, apa yang harus mereka lakukan, apa tindakan strategi mereka untuk mendepani situasi seperti yang berlaku sebelum ini, Hadi. Okey, seperti dalam perjalanan saya ke sini tadi, saya ada melihat beberapa kumpulan pekerja JKR dan Jabatan Pengairan Dasar iaitu JPS sedang mendalamkan kawasan sungai-sungai kecil yang berada di kawasan berhampiran jalan bagi mengelakkan air naik dengan begitu pantas apabila berlaku kejadian kepala air di kawasan Titi Hayun itu sendiri. Tapi jika nak dilihat daripada kawasan Titi Hayun itu sendiri, saya dimaklumkan sebelum ini kerja-kerja membersihkan, mendalamkan dan juga mengalihkan batuan kayu dan sebagainya di kawasan itu telah siap hampir 60%. Namun kejadian minggu lepas, hujan lebat minggu lepas, merosakkan semula perkara itu, dan pihak kerajaan negeri sekali lagi terpaksa mengeluarkan dana untuk semula kembali membersihkan, mendalamkan dan juga mengalihkan debris, kita panggil kotoran-kotoran, kayu, batu dan sebagainya di kawasan Titi Hayun itu sendiri, bagi air itu dapat mengalir dengan mengikut salirannya, tidak melalui jalan-jalan raya. Manakala jika dilihat dalam 3 kali sebelum ini, air telah melalui kawasan yang tidak sepatutnya dilalui, iaitu menaiki jalan raya, memasuki rumah penduduk dan sebagainya. Itu yang dilakukan, dan saya difahamkan setakat sebelum kejadian kali ketiga itu, kerja-kerja untuk mendalamkan kawasan sungai telah siap 60%, dan seperti yang saya tinjau tadi juga, kerja-kerja mendalamkan dan juga memasang beberapa peralatan di kawasan parit dan mendalamkan parit itu sendiri telah dilakukan oleh pihak JKR, dan sudah pastinya kerja-kerja ini dimaklumkan akan dijalankan secara berterusan bagi mengelakkan risiko ataupun kejadian yang lebih serius berlaku selepas ini, Syaf. Baiklah, terima kasih Abdul Hadi Chiawang, dan Abdul Hadi akan terus bersama dengan kami dalam buletin-buletin awan yang berikutnya untuk memberikan laporan terkini dan semasa mengenai banjir di Kedah. Terima kasih sekali lagi, Hadi.